Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan perlawanan Liga Perdana Inggeris. Crystal Palace tewas 4-2 kepada pasukan Manchester City. Aston Villa terikat 3-3 dengan pasukan Brentford. Everton menang tipis 1-0 ke atas pasukan Burnley. Fulham tewas tipis 1-0 kepada pasukan Newcastle. Luton menang 2-1 ke atas pasukan Bournemouth. Wolves tumpah 1-2 kepada pasukan West Ham. Dan Brighton kalah 3-0 kepada pasukan Arsenal. Manchester City terus kejar rapat Arsenal dan juga Liverpool. Manchester City meneruskan momentum kemenangan mereka malam tadi selepas berjaya meneruskan pasukan Crystal Palace 4-2 di gelanggang lawan. Palace bagaimanapun berjaya untuk berada di depan terlebih dahulu seawal minit ketiga menerusi penyerang mereka iaitu Jean-Philippe Mateta yang dibantu oleh Adam Walton. Tersentak dengan jaringan tersebut, City terus mengadakan asakan dan kemudiannya berjaya untuk menyamakan kedudukan menerusi Kevin De Bruyne pada minit ke-13. Babak pertama berakhir dengan kedudukan seri 1-1. City langsung tidak memberikan peluang kepada pasukan tuan rumah apabila berjaya untuk berada di depan pada minit ke-47. Kali ini melalui jaringan yang dilakukan oleh Rico Lewis. Erling Haaland kemudiannya berjaya meledak gol pertamanya selepas kemargo dalam beberapa perlawanan terdahulu. Pada minit ke-66 di mana dia dibantu oleh Kevin De Bruyne. De Bruyne sekali lagi meledak gol keempat untuk pasukan City. Terus selesa mendahului permainan dengan kedudukan 4-1. Sebelum Edward menambah gol kedua untuk pasukan tuan rumah pada minit ke-86. Perlawanan tamat dengan keputusan City menang 4-2 ke atas pasukan Palace. Aston Villa gagal untuk menang. Aston Villa gagal menggunakan kelebihan beraksi di gelanggang sendiri apabila mereka hanya mampu seri 3-3 dengan pasukan Brentford malam tadi. Villa yang pada mulanya selesa untuk berada di depan dengan 2 gol menerusi jaringan Oli Watkins dan juga Morgan Rogers, di mana masing-masing berjaya meledak gol pada minit ke-39 dan juga 46, tetapi gagal dipertahankan oleh mereka dibolosi 3 gol dalam masa hanya 10 minit. Tidak diketahui apa yang merasuki pemain pasukan Brentford pada separuh masa kedua kerana mereka berjaya meledak 3 gol bermula dengan Matheus Jorgensen pada minit ke-59 dan kemudian Brian Mbeumo pada minit ke-61, serta jaringan ketiga dilakukan oleh Yohan Wissa pada minit ke-68. Oli Watkins muncul menjadi penyelamat pasukan daripada dimalukan sekali lagi apabila dia berjaya menjadikan gol penyamaan pada minit ke-80 permainan. Keputusan kekal 3-3 sehingga tamat permainan dan ia sudah pasti amat mengecewakan Unai Emery di mana mereka kini hanya 3 mata di depan pasukan Spurs yang berada di tangga kelima dengan mereka mempunyai kelebihan 2 perlawanan dalam tangan. Spurs hanya perlu menang dalam perlawanan berikutnya dan berpeluang cerah untuk memintas kedudukan pasukan Aston Villa. Everton puas hati menang ke atas pasukan Burnley. Everton yang turut menerima kunjungan pasukan Burnley di Goodison Park malam tadi berpuas hati dengan kemenangan tipis 1-0 ke atas pasukan Burnley. Gol tunggal dalam perlawanan tersebut telah dijadikan oleh Dominic Calvert-Lewin pada masa kecederaan. Sudah cukup untuk memberikan 3 mata penuh kepada pasukan kedalam sindak itu. Everton kini berada di tangga ke-15 dengan mengumpul 29 mata. 4 mata meninggalkan pasukan paling hampir di zon penyingkiran iaitu pasukan Luton. Ini merupakan kemenangan pertama Everton selepas 10 perlawanan dan mereka berharap ini akan menjadi titik tolak kepada kebangkitan mereka dalam perlawanan seterusnya. Newcastle hidupkan kembali peluang untuk rebut slot di Eropah. Newcastle United yang kini berada di tangga ke-8 Liga berjaya menghidupkan kembali peluang untuk bermain di Eropah selepas mereka berjaya meneruskan pasukan Fulham 1-0 pada malam tadi. Newcastle yang sudah pun mengumpul 47 mata setakat ini masih dibezakan dengan 10 mata dengan pasukan Spurs yang kini berada di tangga ke-5 untuk slot Europa League pada musim hadapan. Gol tunggal pasukan Newcastle United semalam dijadikan oleh Bruno Guimaraes pada minit ke-81 sekaligus menyelamatkan pasukan kendala Eddie Howe itu daripada terpaksa berkongsi 1 mata buat kali kedua secara berturut-turut. Bagi Fulham pula, ini merupakan kekalahan kedua mereka secara berturut-turut selepas tewas mengejut 3-1 kepada pasukan Nottingham Forest. Sebelum ini, Fulham kini berada di tangga ke-13 Liga dengan mengumpul 39 mata, masih lagi berupaya untuk memperbaiki kedudukan mereka sebelum kempen Liga musim ini tamat. Luton kejar Nottingham Forest. Luton yang sedang bergelut di zon penyingkiran berjaya mencatatkan kemenangan ke-6 mereka musim ini dengan meneruskan pasukan Bournemouth 2-1 di laman mereka sendiri pada malam tadi. Mereka bagaimanapun dikejutkan oleh pasukan Bournemouth terlebih dahulu yang menjadikan gol pertama pada minit ke-52 menerusi Marcus Tavernier. Luton tidak mudah mengaku kalah dengan mereka terus mengasak kubu pasukan Bournemouth dan akhirnya berjaya memecahkan kebuntuan pada minit ke-73 menerusi jaringan Jordan Clark yang dibantu oleh Luke Berry. Ketiga perlawanan dilihat seakan-akan berakhir dengan keputusan seri. Carlton Morris muncul wira untuk pasukan Luton dengan menjadikan gol kemenangan pasukan
pada minit ke-90 di mana dia dibantu oleh Colin Wardrow. Masa taman selama 6 minit telah diberikan tetapi keputusan itu kekal sehingga tamat perlawanan. Luton kini berkongsi 25 mata dengan pasukan Nottingham Forest tetapi kekal di tangan ke-18 Liga kerana perbezaan jaringan. Wolves terus buntu untuk cari kemenangan. Pasukan Wolves terus buntu untuk mencari kemenangan walaupun beraksi dari galakan sendiri selepas mereka tewas buat kali ketiga dalam 4 perlawanan terakhir mereka. Kali ini kepada pasukan West Ham United 2-1. Mereka berjaya untuk berada di depan terlebih dahulu menerusi Pablo Sarabia pada minit ke-33 yang menyempurnakan sepakan penalti yang dihadiahkan kepada mereka. West Ham kemudiannya berjaya bangkit pada babak kedua bermula dengan sepakan penalti yang dihadiahkan kepada mereka pada minit ke-72 di mana ianya mudah disempurnakan oleh Lucas Paqueta. Gol kemenangan pasukan West Ham telah dihasilkan oleh James Ward-Prowse direct daripada sepakan penjuru dilakukan olehnya pada minit ke-84. West Ham kekal di tangga ke-7 dengan mengumpul 48 mata, berkongsi mata dengan pasukan Manchester United yang masih lagi kurang bermain 2 perlawanan. Arsenal kembali ke puncak Liga. Arsenal tidak berdepan dengan masalah untuk menundukkan pasukan Brighton 3-0 meskipun mereka mendapat sokongan padu di gelanggang sendiri. Arsenal memecahkan kebuntuan pada minit ke-33 melalui sepakan penalti yang disempurnakan oleh Bukayo Saka. Kai Havertz sekali lagi berjaya membuktikan dan dia merupakan pemain yang patut diberikan perhatian pada ketika ini selepas dia meledak gol kedua Arsenal pada minit ke-62. Leandro Trossard dilihat lebih efektif apabila masuk selaku pemain gantian dengan meledak gol ketiga pada hujung separuh masa kedua hasil bantuan daripada Kai Havertz. Dengan kemenangan ini, Arsenal kembali naik ke tangga teratas Liga dengan mengumpul 71 mata mengatasi Liverpool yang akan turun menentang pasukan Manchester United pada jam 10.30 malam nanti. Jika Liverpool tewas ataupun seri dengan pasukan Manchester United di Old Trafford malam nanti, ianya sudah pasti memberikan kelebihan kepada pasukan Arsenal yang kini hampir pasti akan bergelar juara Liga Perdana Inggeris untuk musim ini. Lain-lain keputusan perlawanan bola sepak di sekitar Eropah. Serie A Itali, Salernitana seri 2 sama dengan pasukan Sassuolo. AC Milan menang selesa 3-0 ke atas pasukan Leeds. Roma menang tipis 1-0 ke atas pasukan Lazio. Empoli menang 3-2 ke atas pasukan Torino. Dan berikut adalah kedudukan semasa Serie A Itali. Bundesliga Jerman, Frankfurt seri 1 sama dengan pasukan Werder Bremen. FC Heidenheim berjaya tewaskan pasukan Bayern Munich dengan jaringan 3-2. Köln menang 2-1 ke atas pasukan Bochum. Freiburg tewas 1-4 kepada pasukan Leipzig. Mainz menang 4-0 kepada pasukan Darmstadt. Union Berlin tewas tipis 1-0 kepada pasukan Leverkusen. Borussia Dortmund tewas 1-0 kepada pasukan Stuttgart. Dan berikut adalah kedudukan semasa Bundesliga di Jerman. Ligue 1 Prancis, Lille menang 3-1 kepada pasukan Marseille. Lens seri 1 sama dengan pasukan Le Havre. Paris Saint-Germain seri 1 sama dengan pasukan Clermont Foot. Dan berikut adalah kedudukan semasa Ligue 1 di Prancis. Leverkusen hanya perlukan satu lagi perlawanan untuk menang Bundesliga. Leverkusen kini selangkah lagi untuk memenangi Bundesliga apabila hanya memerlukan satu kemenangan sahaja lagi untuk ditambahkan selaku juara Bundesliga pada musim ini. Hal ini kerana pasukan Leverkusen masih lagi belum tewas dan dalam perlawanan terbaru, pasukan Leverkusen berjaya menewaskan pasukan Union Berlin 1-0. Lebih baik, pasukan Bayern Munich ataupun pasukan pencabar kepada pasukan Leverkusen pada musim ini telah tewas mengejut kepada pasukan Heidenheim 3-2 yang memudahkan lagi jalan untuk pasukan Leverkusen untuk memenangi Bundesliga pada musim ini. Satu-satunya gol dalam perlawanan ini telah dijaringkan oleh Florian Wirtz yang menjaringkan gol pada penghujung separuh masa pertama dengan jaringan penalti. Leverkusen kini sedang mendahului Bundesliga dengan perbezaan 16 mata. Dengan mereka kini mengumpul 76 mata dan masih lagi belum kalah, dan pasukan Bayern iaitu pencabar terdekat mereka hanya mengumpul 60 mata sahaja. Kita ikuti pula perkembangan terkini jendela perpindahan pemain. Liverpool berminat dengan Vinicius Junior. Liverpool kini menamakan pemain sayap pasukan Real Madrid, Vinicius Junior, sebagai pemain yang bakal menjadi pengganti untuk jangka masa panjang kepada Mohamed Salah. Liverpool telah meletakkan harga 172 juta pound kepada pemain antarabangsa Brazil itu, di mana ianya bakal memecahkan rekod British sekiranya perpindahan itu terjadi. Selain itu, seorang lagi pemain Real Madrid iaitu Rodrigo kekal menjadi sasaran Liverpool untuk musim panas nanti. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.